Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nur Hazirah binti Nur Al-Aziz dan saya merupakan pensyarah untuk micro teaching. Bagi minggu pertama ini, ia adalah lebih kepada minggu pengenalan. Saya nak awak semua tahu apakah itu micro teaching dan apakah yang kita akan pelajari sepanjang kursus ini. Micro teaching adalah tentang pengajaran mikro dan bagaimana untuk kita berlatih menjadi seorang guru yang baik dan menyampaikan pengajaran kita dengan baik. Jadi sebelum kita memulakan sesi praktikal untuk pengajaran, maka pertama sekali dalam minggu pertama ini saya akan menerangkan tentang bagaimana untuk menulis lesson plan dengan baik, iaitu planning classroom teaching and how to write a proper lesson plan. So mari kita tengok macam mana cara untuk menulis lesson plan dengan betul. Okay, at the end of the topic, the student should be able to. Saya kosongkan di sini. Kenapa? Ini adalah untuk aktiviti kita di akhir lecture nanti. Okey, apa yang kita perlu tahu adalah setiap kali kita mengajar, seperti yang saya membuat sekarang ini, adalah kita kena tahu apa objektif akhir yang kita nak pelajar-pelajar kita capai. Okay, that's why kita kena ada a set objektif. Jadi kita kena terangkanlah, kita kena jelaskan, kita kena very clear about apakah objektif kita punya topik pengajaran ataupun apakah objektif untuk kelas kita pada hari tersebut. Okay, how to design an effective lesson plan. Bagaimana kita nak mencari ataupun nak susunkan satu rancangan pelajaran harian yang sesuai dan efektif untuk pelajar kita. Dalam masa yang sama, kita tak naklah terlalu burden sangat dengan mengajar ni, supaya kita nak gunakan semua bahan sampai kita tak cukup masa. So itu adalah perkara yang tidak efektif. Jadi bagaimana kita nak menambah baik perkara ini? Okay, so let's take a look. Pertama sekali perlu jelas tentang constructive alignment. Saya tidak pasti sama ada ianya telah di-cover ataupun tidak dalam subjek teknik mengajar dalam PTV. Tetapi kalau saya boleh recall balik atau kita refresh balik, apakah itu constructive alignment? Pertama, constructive alignment ini dia ada 3 perkara, which is the learning outcome, and we have the assessment, dan juga kita ada teaching and learning activities. Dan kita tengok dia punya arrow ni adalah dia saling berkait antara satu sama lain. Okay, they work hand in hand. Dia kena, orang kata dia kena relate to each other lah. Okay, bila kita ada a set of learning outcome, kita ada dia punya objektif dia, apa yang kita nak pelajar capai, kita mesti tahu bagaimana untuk mengukur pencapaian tersebut. That's why dia kena relate dengan assessment. Kemudian, bagaimana kita hendak mengukur, mestilah melalui aktiviti-aktiviti ataupun teaching and learning activities sebelum kita berjaya mengukur pelajar tersebut. Okey, apabila kita telah menetapkan the learning outcomes ataupun the learning objective, kita perlu tahu bagaimana untuk menyampaikan objektif tersebut. So, macam mana? Okay, contoh, saya ambil contoh paling mudah. Objektifnya saya hendak kenyang. Saya ingin memastikan pelajar saya kenyang. Jadi bagaimana untuk saya melakukan tersebut? Saya bawa mereka pergi makan. Okey, saya bawa mereka makan. So, teaching and learning activity, aktiviti dia adalah makan. Bagaimana untuk kita mengetahui bahawa kita mencapai objektif untuk pelajar kita kenyang? So, kita pun tanya dengan pelajar, adakah awak kenyang? Itu antara salah satu perkara lah, which is assessment. Kita mengukur sama ada pelajar tu kenyang atau tidak. Ataupun kita bagi lagi makanan. Oh, pelajar tak nak makan lagi, so confirm lah memang pelajar dah kenyang. Ataupun kita dengar dia terbelahak, dia kenyang lah kan. Dia macam sendawa, okey, itu confirm dia kenyang. Itu adalah antara kayu ukur bagaimana untuk mengukur pelajar itu kenyang. So, sama juga dekat dalam kelas kita. So, when you have the learning outcome, kita akan tengok apakah teaching activities yang kita boleh laksanakan untuk mencapai objektif tersebut. And then kita kena pastikan learning outcome itu boleh diukur dan boleh dinilai melalui assessment. That's why 3 perkara penting semasa kita membuat constructive alignment adalah kita mesti the 3 basic component yang perlu ada dalam lesson plan. Pertama, kita kena tahu dia punya learning outcome, kita kena tahu what are the teaching and learning activities, dan kita kena tahu apakah assessment yang kita nak buat. Okay, alright. So the learning outcomes specify what learners' new behavior will be after a learning experience. Saya tekankan kat sini, after a learning experience. Okey, apa yang mereka akan dapat selepas mereka belajar dengan kita. Okey, itu yang kena jelas lah. Jadi, dalam satu-satu kelas, berapakah learning outcome should there be? Dia ikut situasi, ikut keadaan. Ada masa satu topik itu terlalu mendalam, terlalu depth, terlalu besar, terlalu luas.
Jadi tidak sesuai untuk kita buat sampai 5 hingga 6 learning outcome. Sesuai mungkin memadai jika kita buat sekitar 2 hingga 3 learning outcome. So dia adalah mengikut situasi. So saya tak ada letakkan rigid lah berapa learning outcome perlu ada dekat dalam kita punya RPH. Okey, kenapa learning outcome itu important? Learning outcome are the most important section in the course outline. They are essential because pertama, they define the type and depth of learning students are expected to achieve. Okay, so masa kita menulis learning outcome tu, kita dah tahu dah. Okay, kita dah define the type and depth of learning student and expected to achieve. Dia tahu, dia ni sepatutnya mesti capai sehingga tahap dia dapat aplikasi, ataupun kita sekadar nak mengharapkan pelajar ni cukup sekadar mereka faham dan mereka boleh ingat. Okey, kita tahu di mana yang kita nak letakkan dia punya boundary lah. Kemudian, it is essential because it guide and organize the instructor and the learner. Kenapa kena ada RPH ni? Seandainya pada hari tersebut awak sebagai bakal guru, tidak dapat hadir, kerana masalah kesihatan for example, ataupun ada berlaku kemalangan. Jadi guru ganti tu akan refer kepada learning outcome, refer kepada RPH, dan dia akan lihat, hari ni belajar tentang ni, jadi objektif dia kena capai sekian. Jadi dia tahu bagaimana untuk menjalankan kelas tersebut walaupun kita tidak berada di dalam kelas itu. Okay. Yang kemudian, it provide an objective benchmark for formative, summative and prior learning assessment. Jadi bila kita ada objektif, kita tidak tersasar. Hari ini sepatutnya saya nak ajar tentang bagaimana untuk pastikan pelajar saya kenyang. Tetapi tiba-tiba saya ajar mereka main bola, tiba-tiba saya ajar mereka main congkak, tiba-tiba saya ajar mereka benda lain. So dia dah lari daripada objektif dia. Okay. Dan kita pun perlu tahu bagaimana untuk kita alignkan the formative and summative assessment. Dan saya pasti perkara ini sepatutnya sudah berada dalam pengetahuan semua, bagaimana untuk membezakan antara formative dan summative. Jadi saya tak nak cover dalam topik ini. Okay. Dan yang seterusnya, ia adalah penting kerana it clearly communicate expectation to learners. Okay, expectation. Bila kita kata expectation, macam saya cakap tadi lah, sepatutnya saya expect pelajar saya kenyang. Boleh tak saya expect pelajar saya kenyang dan mampu untuk menimbang bola? Jadi dia ada dua objektif yang berbeza dekat situ. Sedangkan sepatutnya dalam kelas ni dia belajar untuk kenyang saja. Kenapa saya nak expect lebih daripada itu? So kita tidak boleh. Kerana bila kalau contoh kita letakkan pelajar cukup untuk pelajar sampai ke tahap faham, tiba-tiba kita nak suruh pelajar aplikasi, dan tak gunalah RPH bila kita bangunkan. Bila kita tidak ada RPH, itulah yang akan berlaku. Kita akan rasa macam sepatutnya pelajar begini, sepatutnya pelajar begini. Sedangkan dalam RPH memadai begini saja. Itu untuk sebagai contoh lah. Okay? Itu adalah kenapa pentingnya the learning outcome dalam kita punya lesson plan. Okay. Untuk menulis learning outcome, kita kena tahu dua perkara ini. Okay, yang pertama is the learning domains. Okay, the learning domains. Dan learning domain ini telah dipelajari dalam teknik mengajar dalam PTB. Saya pasti telah dipelajari. So this is just a recap sahaja. Okay, so what are the learning domains? So 3 learning domains in education: psychomotor, the affective, and also the cognitive. Okay, psychomotor adalah lebih kepada kemahiran, manual and physical skill. And affective is the attitude and the self, tentang diri sendiri, tentang sikap dia. Dan juga cognitive is mental skill and knowledge, tentang kefahaman dan juga pengetahuan. Okey. Jadi bila kita hendak mengajar, bila kita nak tulis lesson plan, kita kena pastikan sebenarnya kita ni nak tackle dia punya learning domain yang mana satu. Saya ambil satu contoh. Kita nak mengajar pelajar tentang keselamatan dalam bengkel. Boleh tak kita mengajar hanya kognitif sahaja tanpa efektif? Fikir-fikirkan, okay? Boleh ke tidak boleh? Okay. Kalau tanya pendapat saya, ianya tidak boleh. Kerana secara logiknya, apabila seseorang belajar tentang keselamatan dalam bengkel, dia perlu hadir dengan perasaan dan sikap bertanggungjawab. Maka sikap tu yang kita nak didik. Jadi bila kita ke dalam kelas, you just don't, kita bukan mengajar robot, kita mengajar manusia. Jadi dalam masa kita terangkan kepada mereka, okey, sepatutnya barang-barang peralatan perlu diletak semula dekat tempat penyimpanan. Kerana apa? Kerana itu adalah
tanggungjawab seorang pelajar untuk memastikan tiada barang yang hilang, untuk memastikan keadaan dalam bingkil kemas dan selamat. Jadi kita kena terapkan nilai murni dan sikap bertanggungjawab itu sepanjang pembelajaran itu. Maka kat situ kita dah tackle dua perkara, which is the effective dan juga the cognitive. Okay, jadi itu kena jelas lah. So for example, kita tulis lesson plan, kita di akhir pembelajaran ini pelajar dapat menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menyimpan peralatan selepas menggunakan peralatan di dalam bingkil. Itu contoh. Okay, so kita dapat dua kat situ lah, dapat sikap. Kemudian lepas tu kita menilai pula dia punya kognitif. Kita tahulah bila kita bersoal jawab dengan pelajar, kenapa kena simpan barang peralatan semula. Pelajar jawab kerana keselamatan, untuk mengelakkan kemalangan dan juga untuk menjaga kebersihan dalam bingkil. Jadi dia tahulah secara kognitifnya dia tahu, tapi secara daripada sikapnya dia melakukannya ataupun tidak. Okey, itu kita nampak perbezaan dia. Baik, yang kedua kita kena menggunakan the appropriate action verb. The appropriate action verb. Kata kerja yang sesuai. Kata kerja mestilah measurable or observable behavior. Okay. Kat sini ada beberapa orang kata macam perbezaan what we call it school of thought. Okay. Ada orang yang mengatakan, kalau contoh learning outcome dia untuk understand ni, macam mana kita nak tahu pelajar faham? Adakah kita boleh ukur pelajar faham dan adakah kita boleh observe pelajar faham? Kita boleh ukur, measure, kita boleh measure sama ada pelajar faham ataupun tidak. Tapi boleh tak kita observe pelajar faham? Kat situ ada different school of thought lah. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Dan bagi saya terpulang cara penulisan learning outcome tersebut. Mungkin mana yang sesuai, bolehlah kita kata ianya observable. Tapi kalau tak sesuai, mungkin kita kata dia tidak observable lah, tidak boleh dilihat. Dia dilihat dah. Okay. Alright, itu adalah learning outcome. Okay, ini adalah macam tadi saya terangkan ada 3 domain. Okay, so let's take a look at each domain. So ini adalah cognitive domain. Okay, so cognitive domain ada berapa level? So biasa kita akan refer kepada Bloom's taxonomy. The cognitive domain ada 6, which is it started with the knowledge and then comprehension, kemudian application, analysis, synthesis and evaluation. Boleh tengok dekat banyak website antara perkataan-perkataan yang digunakan, kata-kata kerja yang digunakan bagi mewakili cognitive domain ini. Ini dalam bahasa Inggeris secara contoh sahaja. Okey, kalau awak tulis lesson plan dalam bahasa Melayu, boleh cari kata kerja dalam bahasa Melayu. Ada banyak rujukan, tak ada masalah. Okey, dari segi knowledge kena ada the sample verb dia lah. Okey, pelajar define, pelajar identify, pelajar label, pelajar list, pelajar recall, pelajar state. Ini antara contohnya. Define the function of peralatan sekian-sekian. Okey, identify kemalangan-kemalangan yang selalu berlaku di dalam bingkil sepanjang kerja amali, for example. Okey. Kemudian dia semakin lama semakin tinggi. Tahap cognitive level semakin tinggi ini perlu tengok kesesuaian juga. Okay, for example, sesuai tak kalau kita kata pelajar sekolah rendah, kita nak capai sampai dia boleh evaluate, which is apakah itu evaluate? Judges the value of material for given purpose. Okay, dia kena evaluate, dia kena interpret, dia kena justify. Kata pun pelajar tingkatan pelajar darjah 1, 2, 3. Okay, mungkin tak sampai ke peringkat evaluate lah. Alright, jadi mungkin darjah 6 baru boleh evaluate. Okay, sama juga dengan pelajar tingkatan 1, 2, 3. Macam contoh RBT for example. Jadi, tingkatan 1 dia belajar tentang lakaran, dia belajar tentang the basics of the mechanical and electrical parts kan. Tetapi tiba-tiba kita minta tingkatan 1 tu evaluate ataupun come out dengan robot terus. So, macam tak sesuai lah. So, setiap kali kita menulis lesson plan itu, perlulah mengikut aras dan tangga yang sesuai. Dan biasanya kita akan refer kepada KSKV ataupun DSKP. Okay. Ini adalah untuk psychomotor domain. Okay, psychomotor domain ada 6 juga. Alright. 1, 2, 3, ada 7. Okay, dia start dengan perception. Okay. Dia start dengan perception dahulu. So, this is the perception. Okay. Oh, sorry. Okay, dia start dengan perception. Kemudian set guided response mechanism.
complete overt response, adaptation and also organisation. Sama juga, dia mengikut turutan menaik. Tengokkan kata kerja yang sesuai untuk kita letakkan dalam lesson plan kita. Dan yang seterusnya adalah effective domain, ada 5. Started dengan receiving, responding, valuing, organisation and internalizing. Okay, so kena tengoklah, kena pasti. Baik. How to plan and instructional activities. So ingat tadi saya dah pergi kepada constructive alignment. So tadi constructive alignment kita ada 3 kan. Kita start dengan learning outcome dan di sini kita ada activities. Okay, dan sini kita ada activities. Okay, activities alright. Dalam aktiviti ini kita kena tahulah bagaimana untuk menentukan the activities yang boleh kita guna untuk menyampaikan, untuk sampaikan kita punya learning outcome tu. Okay. Kalau tengok kat sini, ini adalah antara contohlah list of activities dekat dalam kelas. Yang ke kiri ini adalah more teacher directed, okay, ataupun teacher centered. Yang ini adalah more student directed. Apa perbezaan dia? Okay, kalau untuk teacher directed, potential to help student master the stated objective. Okay, ini adalah antara perkara yang paling penting dalam instruction activities. Dan kita kena make sure that the students actively involved in learning and practicing the behaviour stated in the objective. That's why kita kalau boleh nak pelajar yang aktif dalam kelas, it should be student centered or student directed compared to the teacher directed or teacher centered. Okay, so kalau kita tengok kat sini, lecture atau showing or telling ini adalah teacher directed macam yang saya buat sekarang. Okay, tak ada activity because it's asynchronous, just for the beginner of our first topic. Okay, kemudian kita ada work example, suruh pelajar buat assignment, interactive lecture. Okay, interactive lecture kita boleh guna add puzzle dan video dan sebagainya. Okay, kemudian semakin lama kita akan ada student centered, which is started dengan flip classroom. Okay, kemudian Socratic questioning, scenario based learning, case based learning, collaborative based learning, inquiry based learning, problem based learning and project based learning. So semakin lama dia akan jadi more student centered. Okay. So teaching methods are chosen to accomplish specific objective, and methods are not universally more or less effective. They are more or less appropriate for the learning objective, the students' need and different learning environment and modalities. So secara generalnya, okay, kita tak boleh nak kata menentukan yang mana satu adalah metod yang efektif bagi certain situasi. Kita tak, mungkin ia efektif untuk orang lain tetapi tak efektif untuk kita kerana mengambil kira kita punya background pelajar, kita punya condition pelajar, kita punya environment punya condition juga adalah berbeza. Jadi kat situ kena nampaklah bagaimana perbezaan setiap teaching method ini berubah mengikut situasi, mana yang paling sesuai. Okay. Kemudian yang terakhir sekali dalam constructive alignment adalah assessment. Okay. What are there in the assessment? So, kat sini ada LO, okay, learning outcome. Kat sini adalah activities and kat sini adalah assessment. Okay, kita kena tahu, sebab tu tadi saya cakap, bila kita menulis learning outcome, dia perlu menulis tentang satu kata kerja yang boleh diukur dan boleh dilihat. Okay, jadi bagaimana kita nak mengukur pemahaman pelajar ini? Bagaimana kita nak mengukur the learning objective? Right. So, kita ada a different kind of assessment. Ini adalah formative versus summative assessment. We have informal versus formal assessment. We have paper pencil versus performance assessment. We have criterion reference versus norm reference assessment. We have the standardized test and also teacher developed assessment. And we have a traditional assessment versus authentic assessment. Ada banyak jenis assessment for you to read and for you to explore. Alright. So, remember, when we are creating the assessment, make sure we are assessing if the student have achieved the learning objective of a particular lesson or entire course. Jadi kita kena make sure tengok balik kepada lesson objective. What am I willing to accept as evidence that students have achieved the objective? Jadi macam mana kita nak mendapatkan bukti?
Kita boleh bertanya, tetapi adakah bila kita nak keluarkan paper ataupun bila kita nak membuktikan bahawa pelajar itu faham, bagaimana kita nak come out dengan bukti? Adakah kita boleh menggunakan perkataan sahaja? Jadi adalah bagus jika kita boleh come out dengan assessment sama ada bertulis, aktiviti dan sebagainya, as long as dia boleh dijadikan bukti. Selain daripada kita punya recorded version of discussion, for example, itu adalah bukti. Okay? Dan selebihnya adalah in written lah. Okey. Ini adalah antara perkara-perkara lah yang kena bear in mind when writing learning outcomes. Okay. So remember, when writing learning outcomes, I need to focus on outcomes, not processes. Okay. Kena fokus kepada outcome. Outcome dia apa? Pelajar faham. Kalau pelajar faham, aktivitinya apa? Bagaimana mengukur yang pelajar faham? Very simple. Start each outcome with an action verb. Remember, use only one action verb per learning outcome. Sekali, satu saja. Jangan sampai ada dua action verb. Avoid vague verb such as know and understanding. Ini macam saya cakap tadi, macam mana nak tahu pelajar faham. Okay, kurang jelas lah. Tak nampak dia punya verb dia tu. Check that the verb used reflect the level of learning required. Okay, contoh, kita nak suruh pelajar evaluate. Evaluate adalah cognitive level 5 atau level 5. Okay. Sedangkan sepatutnya learning objektif dia adalah sehingga pelajar identify sahaja. Okay. So jadi dia tak selari. So patutnya dia kena selari. Outcomes are observable and measurable. Okay. Mesti focus on what the learner does, not what the instructor does. Okay. Make sure the outcome reflect knowledge, skill or attitude. Okay. Appropriate number of outcomes. Okay, list of the sub outcome kalau ada, and check the outcome fit within the program and course goal. Okay, itu for example lah. Baik. Okay, itu for example lah. Baik. Aktiviti 1. Okay, apa yang ada dalam aktiviti 1 ni is, remember the blank learning outcome at the earlier slide before. Yang first kali yang saya tunjukkan tadi, learning outcome untuk topik pada hari ini saya kosongkan. Remember? Okay. So after the lecture today, what I expect you to do is to create the learning outcomes expected from this topic untuk kursus, untuk minggu yang pertama ni. Okay. So provide your answer in the next slide. Screenshot your answer and post it in our Padlet. Okay, saya ada sediakan satu Padlet. Nanti kita akan tengok. Okay, so dekat dalam Padlet tu akan nanti you guys boleh post lah. Okay, apakah dia punya ni at the end of the topic. So the student should be able. So tuliskan the learning outcome kat sini. Ada 5 learning outcome kat sini. Memang ada 5. Kalau awak rasa jumpa 5, awak tulis 5. Kalau awak rasa hanya ada 3 sahaja. Kalau awak rasa 4. Terpulang. Macam saya cakap tadi, learning outcome adalah berbeza. Saya pun tak pasti berapa learning outcome untuk topik 1 ini. Saya akan tengok kepada jawapan awak masing-masing. Okay. Aktiviti nombor 2. Okay, ini kita dah masuk the activity for what we call it the next lecture lah. Okay. To create the learning outcome of the topic of your choice. Okay, pertama sekali berkenaan dengan micro teaching ni, kamu semua kena tahu bahawa kita merujuk kepada KSKV. Dan jika di KV kita ada dua dua praktikal yang saya akan tengok. Satu berkenaan dengan topik teori dan satu adalah berkenaan dengan topik praktikal. Okay, topik amali. Okay, what we call it amali. Alright. Satu teori, satu amali. So, buka KSKV. Tengok KSKV ni tingkatan berapa ataupun untuk diploma ataupun sijil. Dan pilih topik teori dan amali yang kamu minat untuk jalankan praktikal. Okay. Saya cadangkan kalau pilih teori tentang ikatan bata, for example, amali mestilah ikatan bata. Kalau pilih teori tentang kimpanan arka, amali mesti tentang amali kimpanan arka. Okay, kalau boleh diselari lah, baru kita nampak dia punya synchronization dia. Alright. Okay, so buka KSKV, pick the topic of theory and practical of your choice. Create the learning outcome for both theoretical and practical topic of your choice. Okay. Present your learning outcome in the RPH template and post it in our Padlet. Okay, nanti saya akan terangkan berkenaan Padlet ni, tak apa, take your time. Okay, so jadi sekarang ni aktiviti nombor 2 adalah
Okay, pilih buka KSKV, pick your own topic. Make sure you have to pick one theory and prepare the learning outcome. For one is theory and also for another one is the practical, amali. Okay, jadi secara generalnya yang teori tu learning outcome dia mestilah tackle sama ada kognitif ataupun afektif, dan untuk amali kita akan tackle the psychomotor. Okay, kena nampak perbezaan dia. Okay, so once you dah ada that, masukkan dalam template RPH kita dan post it dekat dalam kita punya e-learning. Alright, so saya nak tengok yang dua aktiviti ni dulu. Please do it, submit dekat e-learning supaya saya boleh semak, Okay, itu saja untuk minggu yang pertama. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Itu saja. Terima kasih.